platform untuk createkan untuk mass produce leaders. Tiba-tiba kita tidak ada leaders. Kita blame who? Adakah kita blame kerajaan, blame sistem, blame siapa? Kita ada pelapis, ada juga rotu. Again, continue di sana. Okay? Jadi dia akan dapat ilmu tambahan itu sebagai seorang wira, sebagai seorang soldier dan seorang yang understand how this political system work in Malaysia. Orang politik akan cakap apa? Dia akan jual benda murahan bangsa dan agama. Yeah. Do you want that to happen? Yeah, that's happening today. Exactly. Kalau saya ni, soalan terakhir daripada saya. Kita ni ada banyak pemimpin muda dan cabaran pemimpin muda sekarang ni dia tak tahan. Ketahanan dia tidak sehebat sekental pemimpin dulu. Dan sampai tahap kita nak kena wujudkan semula PLKN dan sebagainya. Pada pandangan Tan Sri lah, macam mana kita nak bina kekuatan. Saya gini bila kita tidak ada platform untuk memilih, bukan memilih platform untuk createkan untuk mass produce leaders. Tiba-tiba kita tidak ada leaders. Kita blame who? Adakah kita blame kerajaan, blame sistem, blame siapa? So apa yang saya cuba buat ini ialah saya cuba akan createkan satu platform supaya the platform ini bertanggungjawab untuk produce leaders. That's why PLKN become very important. I give you example. Anak-anak kita di sekolah dan juga universiti tidak banyak diajar ataupun dieksposkan tentang kenegaraan. Berapa orang yang anak-anak kita tahu tentang Westminster, tentang Raja Perlembagaan, tentang separation of power. Ini semua benda kita tak tahu pun. Kecuali lah kita law student lah. Betul. Ataupun budak politics. Other than that, budak sainsnya, budak agriculture-nya, budak lain tak tahu. So kita harus kena ada satu common platform yang semua orang didedahkan dengan ilmu kenegaraan. Sebab itu bila saya menjadi chairman kepada Select Committee on Defence dan kita minta Kementerian Pertahanan sediakan satu paper PLKN dulu. Dia orang bentangkan cukup cantik. Cadangan mereka yang akhirnya diterima oleh kerajaan. Maknanya budak-budak yang dah habis SPM ni belum result keluar, mereka kita hantar ke kamp-kamp tentera. Bukan lagi kamp-kamp swasta. Kamp tentera betul-betul. Supaya mereka ini kita latih menjadi seorang wira negara. 45 hari. Train them to be a wira negara. Di dalamnya elemen ketenteraan dan elemen kenegaraan ada dalam tu. 45 hari. Sebaik saja result keluar, kalau boleh kita hantar anak lelaki dulu. Sebab camp tak banyak. Kita ada 18-20 camp saja. Baik. Sebaik saya result keluar, anak ini akan terus masuk universiti kalau yang result bagus. Di universiti dia sambung. Kita ada pelapis, ada juga rotu. Again, continue di sana. Okay? Jadi dia akan dapat ilmu tambahan itu sebagai seorang wira, sebagai seorang soldier dan seorang yang understand how this political system work in Malaysia. Baik, mereka yang tidak make the grade untuk universiti, kita akan pastikan mereka ni pergi ke institusi TVET. Kita ada 1,000 lebih, 1,883 institusi TVET. Yang kurikulum dia mesti kita matchkan dengan kehendak investors yang akan datang ni. Dari China ke, dari India ke, dari Turki yang kami yang dah sign ni, kita tahu apa benda ilmu yang dia perlukan untuk memenuhi kehendak investors kita. Waktu ini budak-budak kita dah didisiplin sebagai anak wira. Jadi isu disiplin, perception dan sebagainya itu akan selesai. Jadi baik, bila dia dah lalui sistem TVET ini dan dia masuk ke dalam industri, gaji dia mungkin bukan 1,500 lagi dah. Mungkin jadi 2,800 atau 3,000. Sekaligus menaikkan taraf kehidupan mereka sebagai anak-anak yang baik. Sementara mereka dia masuk dalam kamp tentera tu, kita boleh talent spotting dah. Mana yang boleh jadi leader? Kita tahu. 45 hari ni kita tahu. Dan kita recall balik budak-budak ni. Sebab itu kita ada parlimen belia di sini. Every 2 years they can stand. Berumur mula dengan 16 tahun sampai 35 tahun. Mereka boleh bertanding dalam parlimen belia. 222 orang ni akan menjadi
ahli parlimen belia yang kita groom every 2 years. So you can see you have pool of leaders now. Jadi harapan saya kalau kita boleh produce 200,000 orang wira kita, dalam 5 tahun kita akan produce 1 juta tau. Wira-wira yang boleh mempertahankan negara kita. Yes. Dari sejuta ini, kalau kita boleh dapat 600-700 yang menjadi pemimpin duduk dalam parlimen belia, I am sure kalaulah 50% esok akan jadi ahli parlimen kita. Can you imagine dia punya thinking process dia punya akhlaknya, dia punya kewibawaan, tertib dia better than now lah. That's what I'm saying. So saya cuba buat di sini createkan platform. Dan platform itu alhamdulillah dipersetujui oleh kerajaan. Dan on track. We are on track. Okay. Saya terlibat secara langsung untuk bannerkan kurikulum itu kerana saya bekas pengarah Biro Tata Negara dan juga pengarah Malaysian Student Department kat Los Angeles, juga beberapa sebagai seorang politik, sebagai seorang pegawai kerajaan. So combine itu, saya kata saya mempunyai sedikit advantage over the others lah untuk melihat benda ini berjalan lancar. Tapi itulah dia Tan Sri, perdebatan PLKN ni. I mean, is it worth the money? Nombor satu lah. Nak reintroduce balik ni, duit banyak pakai. I forgot the figure lah, tapi maybe 100 million. You'll be surprised. I've run the figure. Kita pernah belanja 500 juta setahun. Yes, exactly. Dulu. Sekarang ni kita knock down to only 80 million. Dari 500. Now kita use more apa yang ada sekarang. Kita tak lagi outsource kepada private sector. All government run. That's good Tan Sri, boleh jimat banyak. Tapi ramai yang kata, okay, how, satu is duit jugalah 80 juta tu. Nombor dua is how do you track. For example, sebab orang punya debate is menguatkan semangat kenegaraan, patriotism dan sebagainya. So orang mempersoalkan, do we need to spend 80 million untuk memperkuatkan perpaduan kenegaraan? It's not about perpaduan. And can you measure it anyway? Yes, you can. Daripada you tak buat apa langsung, then that's what you happening today. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, orang akan cakap, orang politik akan cakap apa? Dia akan jual benda murahan bangsa dan agama. Yeah. Do you want that to happen? No, that's happening today. Exactly. So rather than kita kena open up. So maknanya pemimpin-pemimpin kita yang ke depan mesti bercakap bukan lagi benda-benda yang murahan seperti ini. Bukan isu agama, isu bangsa, tetapi yang lebih terbuka, lebih kompetitif dalam pemikiran. Dunia dah bertukar sangat. Now the most important thing, the economic pendulum swing is coming to the east. You like it or not? Yep. Economic pendulum swing is coming to the east. Now kalau kita masih lagi berlega soal isu-isu yang remeh-temeh lagi, dunia lain akan take advantage. China is coming up, Indonesia is coming up, Vietnam is coming up, India is coming up. So kita menjadi apa? Kita menjadi Ketinggalan zaman lah. I guess mungkin generation kita ni sedikit ada fobia sebab masa kita dulu PLKN 1.0. Yes. Time tu is just about PAP duduk sini berapa minggu, berapa bulan, belajar nak tembak M16, tangkap gambar, balik. Macam tu. So tu sebab orang bersoalkan. I mean, do you need to reintroduce? But hopefully since Tan Sri dah mention, dah explain macam ni, it sounds like a legit explanation. Hopefully boleh jadilah. Sebelum kita reintroduce, kita buat survey. 83% of parents across the board, Sabah, Sarawak dan etnik, semua etnik, 83% setuju supaya dikembalikan PLKN. Yang pertama ada 3 sebab. Yang pertama, memberikan hala tuju yang jelas kepada anak muda kita tentang sistem kita. Sistem dia understand. What system? Yang keduanya ialah tentang ketahanan. You punya ketahanan daripada segi mental, physical dan sebagainya. Okay? Dan of course yang paling penting lah untuk ukhuwah di antara East Malaysian bangsa kita. Okay, when you common suffering, common joy lah. That's why so akhirnya you kill 3 birds at the same time. Worth 80 million. Or probably might be less than that. Sebab kita semua guna agensi kerjaan. Dulu outsource, yang jadi jemaah semua outsource, campnya outsource, uniformnya outsource, semua outsource. Bila outsource ni, you know lah, somebody make a lot of money.
On that note, on that depressing note, Baik, kita tengok improvement dah. So kami bertiga tak layak lah nak pergi. Tapi kau pernah pergi dulu masa kau muda kan? No, Piala Kain saya tak pergi. Bini saya pergi. Oh, okay. BTN aku pergi. BTN. BTN dah pergi. Kita akan kembalikan balik BTN. Time tu Tan Sri, I mean there was a different government, there was a different time lah. Ada juga fear that it was used for political indoctrination. I don't deny. But moving forward tak adalah. Tak ada lah. Okay. Malaysia Sebab first nation lah. building. Malaysia Sebab first nation lah. building. Tapi itu best juga sebenarnya. Aku suka the experience ada. Ada aku seronok. Tengok lah. Pakai M60 I mean the semua. politic part tu adalah the experience ni. You dengar je lah. Padahal kita kan masa muda kan. Macam Okay, kalau nak closing lah satu Closing. soalan quick je tak Silakan. kepada daripada aku kepada Tan Sri yang ramai tanya. Tan Sri, kamera dalam Dewan Rakyat ni boleh nak upgrade Tan Sri? Kita buat ke TV ni Bila naik macam HD? kamera CCTV HD. Saya come on lah. Sekarang UHD pun dah ada dah. I think there was a big discussion on that. Oh really? Yeah, big discussion. Itu insyaAllah mungkin budget ni kita akan we propose upgrade. tukar ni. Dah tukar akta tu. Kalau akta dia dah ada kuasa dekat Yeah, kewangan tu. that's very important. Itu akta penting tu. Dia Lepas ni, decide. sesi parlimen 4K. Yeah. Thank you Tan Sri. So kita tahu lah sama ada pen ataupun vape lah. Akhirnya kita boleh tahu pen ataupun vape sebab QHD. Yeah. Sekarang ni macam Okay. CCTV punya gambar. Baik, terima kasih Tan Sri Thank you, kerana Tan Sri. meluangkan masa bersama dengan kami tiba ni dan juga kami hargai sangat. Okay, salam untuk GB dan juga Hilal. Kita jumpa Jangan besok lupa datang. untuk kongsikan komen anda kepada kami. Apa positif, negatif, cadangan dan sebagainya. Bagi komen nanti senang kita share kat Tan Sri juga input ni. InsyaAllah. For the future. Thank you so much Tan Dan Sri. juga Thank selamat you very much. berpuasa dan juga mengharungi yalah puasa ni Puasa lah. Sebab kat office tu Mengharungi berapa? Ramadan. Sebab tak kat office tu dah kira dah. Lagi berapa hari lagi nak raya. Serius lah. Baru 2 hari. Tan Sri baru 2 hari. Okey lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.